Najib dedah punca sebenar kerajaan takut laksana undi 18. Semua tak setuju tapi PAS setuju. Siapa janji Najib sindir Azmin? UMNO kini sedang dilamar. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak memberi amaran kepada Kerajaan Perikatan Nasional bahawa anak muda tidak akan lupa kemungkinan janji berhubung undi 18 merujuk kepada umur minimum layak mengundi dan pendaftaran undi automatik bagi belia berumur 18 tahun. Dalam kenyataan di Facebook, bekas Perdana Menteri itu berkata dia percaya Kerajaan Perikatan Nasional tidak mahu melaksanakan undi 18 kerana mereka percaya majoriti anak muda marah dengan kerajaan pada ketika ini. Saya percaya orang muda tidak akan mudah lupa kemungkinan janji ini. Saya pernah jangka Kerajaan Perikatan Nasional akan kurang ingin laksanakannya seperti apa yang saya tulis pada awal bulan ini. Saya percaya Kerajaan Perikatan Nasional tidak mahu melaksanakan undi 18 sebab mereka percaya majoriti pemuda marah dengan kerajaan pada ketika ini. Namun usul undi 18 ini telah diluluskan sebulat suara oleh semua ahli parlimen pada bulan Julai 2019 dan kita diberitahu bahawa ia akan dilaksanakan selewatnya 2 tahun kemudian iaitu bulan Julai 2021 yang semakin menjelang, katanya. Najib menambah bahawa ada tidak logik untuk kerajaan memerlukan tempoh sepanjang lebih 3 tahun untuk melaksanakan undi 18. Maka Kerajaan Perikatan Nasional telah terperangkap dan masih terfikir mahu laksanakan ke tidak undi 18 kerana tidak meluluskannya bermaksud penghinaan paling besar terhadap parlimen dan proses demokrasi. Pendapat saya ialah jika ia telah diluluskan sebulat suara tanpa sebarang bantahan atau mana-mana ahli parlimen yang berkecuali, maka undi 18 patut dilaksanakan mengikut jadual yang dipersetujui. Usul dengan majoriti 2/3 menyokong boleh tukar perlembagaan persekutuan. Ini kan usul dengan sokongan 100% undi secara sebulat suara, katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini memaklumkan akan menangguhkan undi 18 kepada September tahun depan meskipun Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan pernah mengatakan ia dijangka dilaksanakan pada Julai. SPR berkata Perintah Kawalan Pergerakan PKP mempengaruhi perancangan dan persiapan untuk menurunkan usia minimum pengundi. Bagaimanapun pengkritik berpendapat tidak ada alasan mengapa sistem pendaftaran pengundi yang ada tidak dapat diperluaskan kepada mereka yang berusia 18 tahun. Sementara itu, Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang mendesak pengerusi SPR Abdullah Ghani Saleh untuk mengundurkan diri dan memberi laluan kepada pengerusi baru yang dapat memenuhi mandat Parlimen. Keputusan menangguh undi 18 melanggar mandat Parlimen untuk membenarkan rakyat Malaysia berusia 18 tahun untuk mengundi pada pilihan raya akan datang. Ini sama sekali tidak dapat diterima dan pengerusi SPR akan didapati melakukan kesalahan yang membawa kepada pemecatan sekiranya Parlimen tidak digantung. Katanya dalam satu kenyataan, dia harus memiliki integriti dan kehormatan untuk mengundurkan diri sebagai pengerusi SPR kerana dia tidak dapat mematuhi komitmen Parlimen untuk menurunkan usia pengundi menjadi 18 tahun pada pilihan raya akan datang, tambah Lim. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata parti itu menyokong langkah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunda pelaksanaan dasar undi 18 yang dijadualkan bermula Julai depan ke September tahun depan. Hadi berkata berbeza dengan kritikan dilontarkan pemimpin parti lain, PAS melihat keperluan dan kelayakan mengundi dinilai menerusi kematangan, bukannya had umur semata-mata. Kita setuju penangguhan SPR berkaitan undi 18. Undi bergantung kepada kematangan, jangan undi 18 tahun saja, mestilah ada kematangan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan barat. Kematangan boleh berlaku pada usia 16 tahun, 18 tahun, 25 tahun pun ada. Orang berusia 40 tahun tidak matang lagi pun ada. Tetapi malangnya, kita berpandukan kepada konsep demokrasi barat pada umur bukan kematangan, katanya dalam sidang media yang disiarkan di Facebook. Terdahulu pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh dilaporkan berkata pendaftaran pengundi 18 tahun secara automatik dijangka ditangguhkan sehingga selepas September 2022. Beliau berkata sekatan pergerakan yang dilaksanakan susulan pandemik COVID-19 mengganggu persiapan SPR untuk melaksanakan dasar yang diluluskan oleh Parlimen pada Julai 2019. Kenyataan beliau mencetuskan
pertikaian dan kekecewaan pelbagai parti politik termasuk pemimpin Parti Sekutu PAS dalam Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Ketika ditanya apakah PAS terkesan dengan keputusan SPR itu, Hadi berkata PAS tidak menerima sebarang kesan selain menegaskan bahawa kematangan lebih penting berbanding umur sebagai kelayakan untuk menjadi pengundi. Yang penting kita mahu rakyat yang matang, memilih kerajaan yang matang. Kalau rakyat mentah, pilih kerajaan juga mentah. Kematangan penting, katanya. Pada 16 Julai, Dewan Rakyat meluluskan RUU bagi menurunkan had umur mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun, pendaftaran pengundi automatik dan menurunkan had umur calon bertanding kepada 18 tahun. Seorang Menteri Persekutuan hari ini mempertahankan penangguhan pelaksanaan dasar undi 18 sambil menyatakan bahawa pilihan raya umum hanya akan diadakan pada 2023. Pilihan raya seterusnya adalah pada 2023. Siapa janji untuk laksana undi 18 pada 2020 atau 2021? Soal Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali dalam sidang media berujuk kepada pendaftaran automatik individu berusia 18 tahun sebagai pengundi. Azmin berkata ada banyak langkah lain yang perlu diambil sebelum undang-undang baru itu dapat dilaksanakan. Pindaan juga perlu dilakukan di peringkat negeri untuk membolehkan belia berusia 18 tahun bertanding sebagai calon dalam pilihan raya negeri. SPR telah menjelaskan dan kebetulan ada perintah kawalan pergerakan PKP mungkin terganggu proses itu, kata beliau. Beliau menggesa orang ramai untuk tidak membuat andaian atau memainkan sentimen sambil menambah Kerajaan Perikatan Nasional menyokong hak belia untuk mengundi. Namun dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata Menteri Perikatan Nasional pernah berjanji untuk melaksanakan dasar undi 18 tahun ini. Menteri Perikatan Nasional pun tanya siapa yang janji. Jawapan bagi Menteri Perikatan Nasional ialah Menteri Perikatan Nasional. Menteri Perikatan Nasional yang pernah janji dalam Parlimen, katanya di Facebook. Semalam Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkata pendaftaran automatik hanya akan dapat dilaksanakan selepas September tahun depan. Sebelum itu, seorang lagi Menteri Kabinet Khairi Jamaluddin mengkritik SPR kerana menangguhkan pelaksanaan undi 18. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu berkata alasan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjejaskan perancangan dan persiapan SPR adalah tidak munasabah memandangkan ia sudah dilaksanakan sejak lebih setahun lalu. Hari ini NGO Undi 18 berkata mereka akan mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan atas penangguhan itu minggu depan. Pada November lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dilapor memberitahu Dewan Rakyat bahawa pelaksanaan usia kelayakan mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya Julai ini. Beliau berkata SPR melakukan beberapa persiapan untuk melaksanakan perkara itu bersama Jabatan Pendaftaran Negara. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata jika sebelum ini UMNO dilemparkan dengan pelbagai kata-kata nista, namun sekarang parti itu cuba dipinang oleh parti lain. Semua ternanti-nanti apa arah tuju UMNO. Ahli-ahli UMNO rakan seperjuangan saya agak pelik bagi kita tahun ini. Jika dahulu berbagai kata-kata tak elok dilemparkan kepada UMNO, hari ini macam-macam pihak nak masuk meminang UMNO. Hari-hari mereka petik nama UMNO dan hubungan dengan UMNO. Bagi saya, tiada pendapat yang lebih penting daripada akar umbi ahli-ahli kita, kata Najib ketika menyampaikan perutusan sempena Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang akan berlangsung esok di Facebooknya. Bagaimanapun, Najib tidak mendedahkan pihak yang dikatakannya hendak melamar UMNO itu atau bentuk hubungan yang mahu dijalin parti tersebut. Najib berkata perwakilan UMNO pastinya ternanti-nanti mengenai hala tuju parti itu selepas ia dikaitkan dengan pelbagai spekulasi. Dalam pada itu, meskipun UMNO sebahagian daripada kerajaan, namun parti itu tetap bersuara memperjuangkan hak rakyat. Bekas Presiden UMNO itu menyifatkan Kerajaan Perikatan Nasional hari ini tidak mempunyai hala tuju pembangunan serta kepimpinan ekonomi bagi memulihkan ekonomi negara. Jelas Najib yang juga bekas Presiden UMNO itu, sektor ekonomi khususnya perniagaan berada dalam keadaan cukup sukar ketika ini. Malangnya keadaan tidak berubah hari ini. Tidak ada hala tuju pembangunan, tidak ada kepimpinan ekonomi, tidak ada tindakan pemulihan. Seolah-olah kita rakyat diminta bersyukur, terima nasib dan reda dengan keadaan semasa. Katanya lagi, Perhimpunan Agung UMNO 2020 akan berlangsung selama 2 hari di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Untuk rekod, UMNO Barisan Nasional merupakan sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. UMNO bekerjasama dengan Bersatu, PAS, GPS dan Parti dari Sabah membentuk Kerajaan Persekutuan yang baru selepas kejatuhan Pakatan Harapan Februari tahun lalu.